Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda bacaan dalam mushaf resam Uthmani. Tanda bulat. Tanda bulat. Tanda bulat terletak di atas huruf yang lemah, yakni illah, iaitu alif, waw dan ya. Contoh huruf alif. Daripada surah Al-Anfal ayat 65. Mi'atun. Mi'atun. Contoh huruf waw. Daripada surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika. Ulaika. Dan contoh daripada huruf ya daripada surah Al-A'raf ayat 103. Milaihi. Milaihi. Fungsinya sebagai huruf tambahan, tidak dibaca sebagai huruf mad, sama ada ketika menyambung yakni wasal atau berhenti yakni waqaf. Ianya berfungsi sebagai huruf tambahan sahaja, tidak perlu dibaca sebagai huruf mad, iaitu dibaca panjang 2 harakat, sama ada ketika menyambung yakni wasal atau berhenti yakni waqaf. Tanda bersambung. Tanda bersambung. Tanda bersambung hanya terletak di atas huruf alif. Ia dinamakan hamzah wasal, yakni hamzah bersambung. Tanda bersambung ini hanya terletak di atas huruf alif. Ia dinamakan hamzah wasal. Hamzah wasal, iaitu hamzah bersambung. Cara bacaannya. Cara bacaannya ada 2. Yang pertama, bacaan hamzah wasal ditiadakan ketika bersambung dengan huruf sebelumnya. Bacaan hamzah wasal itu ditiadakan ketika disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya, daripada surah Al-Baqarah ayat 285. Amana billah. Amana billah. Contoh yang kedua, daripada surah Al-Baqarah ayat 109. Wasfahu. Wasfahu. Bacaan hamzah wasal itu ditiadakan ketika disambung dengan huruf sebelumnya. Seterusnya, cara bacaan yang kedua. Bacaan hamzah wasal dibunyikan apabila dimulakan bacaan dengannya. Bacaan hamzah wasal ada dibunyikan apabila dimulakan bacaan dengannya. Contoh, daripada surah Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Bacaan hamzah wasal dibunyikan apabila dimulakan bacaan dengannya. Contoh yang kedua. Asy-syamsa wal qamaru bihusban. Asy-syamsa wal qamaru bihusban. Surah Ar-Rahman ayat 78. Seterusnya, tanda bulatan bujur meninggi. Tanda bulatan bujur meninggi. Tanda bulatan bujur meninggi hanya terletak di atas huruf alif. Hanya terletak di atas huruf alif sahaja. Contohnya, daripada ayat surah Al-Ahzab ayat 10 hingga 11. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Contoh yang kedua, وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا. Daripada surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 67. Fungsinya, yang pertama, ketika menyambung bacaan yakni wasal, tidak boleh dibaca sebagai huruf mad.
Yang kedua, ketika berhenti yakni waqaf, hendaklah dibaca sebagai huruf mad. Ketika menyambung bacaan yakni wasal, tidak boleh dibaca sebagai huruf mad. Bererti tidak boleh dibaca panjang. Ketika menyambung bacaan yang ada tanda bulat, bujur meninggi. Contohnya, wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na. Ketika bersambung, tidak boleh dibaca sebagai huruf mad. Tetapi ketika berhenti yakni waqaf, seperti mana yang saya contohkan tadi, hendaklah dibaca sebagai huruf mad ketika waqaf. Huruf mad di dua harakat. Wa ata'na rasula dibaca panjang 2 harakat. Sekian, sampai di sana sahaja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.